Si A ni bangun pada pukul 12 malam, dia pun kejutkan, dia pun pergi dekat dom CB, dia kejutkan CB, kata, jom, dah pukul 12 ni, kita dah boleh start study lah. So, dia kejut CB, CB kata, tak apa, kau pergi dulu, aku nak sambung tidur kejap. So, si A pun terus pergi belajar, dia buat admit lah. Dia siap, dalam versi saya ni, dia siap bagi tahu lagi, tengah buat soalan matematik tambahan. Tengah dia study, syok, datanglah CB pakai kain pelikat. So, datanglah study sampai pukul 2:30 macam tu. Si A ni dia tak tahu nak jawab soalan. So, dia ambil pensel dia pusing pensel macam tu. Sambil fikir lah, sebab ni tengah jawab soalan matematik tambahan kan. And pensel dia jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni saya nak kongsikan beberapa kisah hantu yang popular di asrama dulu. Somehow masa saya di asrama dulu, saya ingatkan kisah hantu tu berlaku dekat sekolah saya sahaja. Tapi bila saya dah masuk universiti, jumpa ramai orang dari sekolah-sekolah asrama yang lain, rupa-rupanya kisah hantu kita sama. Itu yang lucu sikit lah. That's why saya decide untuk buat video ni. Saya masuk asrama ni dari tingkatan 1 lagi. Saya masuk dengan harapan jumpa ramai pelajar-pelajar perempuan yang cantik. Benda ni saya dah pernah cerita dulu. Saya pernah cerita, video tu saya akan letak pada akhir video nanti untuk anda tonton sendirilah. Kenapa saya pilih untuk masuk sekolah agama dan juga pilih asrama. And di asrama saya ni, dia ada 3 blok. Blok A, B dan juga C. Blok A ni tinggal bilik saya, ada 2 bilik saja. Saya tak ingat nama bilik tu apa, tapi ada 2 dom sajalah. Saya dan juga 1 bilik lagi. Bilik saya ada lebih kurang dalam 12 orang. Satu lagi pun ada 12 orang. Yang seterusnya, dom-dom seterusnya adalah milik senior-senior macam tu lah. And dikatakan bilik saya ni famous gila dengan hantu-hantu ni. Dia macam pintu masuk, lepas tu terus bilik yang pertama, dan ini dom saya lah. And dikatakan satu ketika dahulu ada budak, sebab asrama saya ini dia pakai kipas yang besar. Dia bukan pakai kipas kecil dekat dinding tu, bukan, tapi dia pakai kipas yang besar. Dikatakan satu ketika dahulu ada pelajar yang duduk ada pertandingan sukan dekat sekolah tu, dekat sekolah yang saya duduk, nama dia Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. So ada sukan, and disebabkan panas kan, so budak-budak tu pun dia gabung-gabungkan katil sampai and duduk di bawah kipas. Biasanya kipas dekat tengah, katil berada dekat tepi, so kepala kita tak akan bersentuh dengan kipas lah. Somehow hari tu disebabkan sukan, jadi mereka gabungkan katil dan letak di bawah, betul-betul bawah kipas supaya dapat sejukkan badan. Dikatakan, saya suka sebut, anda akan dengar banyak perkataan dikatakan, sebab ini bukan pengalaman peribadi saya, dia more to apa yang saya dengar dari senior-senior lah. So dia terbangun waktu malam dan kepala dia kena kipas dan terputus, kepala tergolek dekat bawah dan sebagainya. Lepas tu mayat tu diletak dalam bilik saya. Jadi bilik saya ni famous lah dengan cerita-cerita hantu macam tu. So itu cerita pertama yang mana menyebabkan budak tingkatan 1, which is saya ketika tu, sangat-sangat takut. Tapi kita berharap yang tak jumpa lah. Okay, cerita pertama yang saya nak kongsikan dengan anda, saya tengok hari tu viral dekat TikTok, yang mana seorang gadis ni dia cerita yang dia berada dekat rumah seorang diri. Lepas tu mak dia balik, dia pun mak dia tengok dia macam pelik saja. Dia tegur mak dia ingatkan mak dia marah, tapi mak dia tengok, tak cakap apa-apa. Lepas tu dekat 1 jam duduk dengan mak dia, tiba-tiba dia dapat call dari mak dia yang sebenar. Lepas tu mak dia yang ada di samping dia tu pun tanya, dah tahu ke? So saya tak tahulah kisah gadis tu adalah rekaan ataupun betul. Tapi sebenarnya kisah yang sama memang banyak disampaikan dekat asrama lah. Jadi kalau dekat di sekolah saya ni, dia punya version sedikit berbeza. Dikatakan ada 2 orang sahabat baik yang memang pelajar yang bagus.
pengawas. So dikatakan seminggu selepas tu akan ada peperiksaan. Jadi dua sahabat ni dia tekad untuk study pada waktu malam dekat bilik pengawas macam tu lah. Dekat sekolah saya tu dekat depan sekali sebelum masuk asrama ada satu bilik pengawas yang biasanya digunakan untuk umum, pelajar-pelajar mana mak dia datang dan sebagainya, and ada meja untuk kita study dekat situ. Cuma yang boleh masuk adalah pengawas sahajalah. So dua sahabat ni dia nekat untuk belajar sampai lewat malam dekat bilik pengawas tu. Dibenarkan disebabkan mereka pengawas. Kalau orang biasa pukul 10.30 tu dah kena tutup lampu and dah kena tidur lah. Tapi disebabkan mereka pengawas, pukul 12 malam mereka pergi study dekat sana. Tapi sebelum sampai tu kita katakan ada dua orang sahabat ni, si A dan juga si B. Si A ni bangun pada pukul 12 malam, dia pun kejutkan, dia pun pergi dekat dorm si B, dia kejutkan si B, kata jom dah pukul 12 ni, kita dah boleh start study lah. So dia kejut si B kata tak apa, kau pergi dulu, aku nak sambung tidur kejap. So si A pun terus pergi belajar, dia belajar, dia buat admit lah, dia siap, dalam versi saya ni dia siap bagi tahu lagi tengah buat soalan matematik tambahan. Tengah dia study, syok, datanglah si B pakai kain pelikat. So datanglah study sampai pukul 2.30 macam tu. Si A ni dia tak tahu nak jawab soalan. So dia ambil pensel dia pusing pensel macam tu. Sambil fikir lah, sebab ni tengah jawab soalan matematik tambahan kan. And pensel dia jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah tu, dia pun tertengok lah yang mana kawan dia ni kaki tak ada. Kaki tak ada guys. Kaki tak ada. So dia pun macam rasa pelik lah ni. Habis ni meremang bulu roma kan. So dia pun pura-pura study lagi. Dia pun study dalam 3 minit. Lepas peristiwa jatuh pensel, nampak kawan dia tak ada kaki tadi, dia pun cakap, aku penat lah. Aku caw dulu lah. Lepas tu kawan dia tadi pun tanya, kau caw dulu ke? Kau dah tahu? So keesokan harinya dia pun tahu yang kawan dia sebenarnya tak bangun pun dari katil. So ini cerita yang agak popular. Saya percaya mana-mana asrama pun adalah kisah macam ni kan. Dia ada banyak version, tapi ini version yang disebarkan di sekolah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Lepas tu yang kedua pula. Yang kedua ni saya rasa standard jugalah. Yang kedua ni standard juga, dan dia punya pattern pun lebih kurang yang pertama tadi. So dikatakan budak ni dia nak pergi gosok gigi pada waktu malam. So dia pergi dekat tandas dia seorang diri, and dia tengok kawan dia sedang berus gigi lah. Dia sedang tengok kawan dia sedang berus gigi. Dia pun pergi masuk tandas, kawan dia masih ada lagi berus gigi dekat luar. Dia pun join kawan dia berus gigi sekali dekat, kita kata sinki yang berbeza lah. Jadi dia pun sambil berus tu, dia pun tengok kawan dia, tengok kawan dia tu tengah berus guna berus besi sampai darah-darah mulut ni. Dia pun lari caw. Dia pun tengok kawan dia masih lagi tidur. Yang dia jumpa tadi, tak tahulah yang dia jumpa tu apa kan. So itu versi yang kedua. Lepas tu yang ketiga, episod yang ketiga, ini pun dikatakan famous juga, standard. Kalau kita duduk dekat asrama, kita tak tidur pada waktu malam, kita akan jumpa askar Jepun yang akan berkawat. Kalau dekat luar negeri saya tak pastilah, tapi kalau dekat Kelantan tu memang tapak di sekolah saya, tapak Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah tu dikatakan tapak penjajah Jepun dulu. Dia singgah dekat situ, dia jadikan tempat dia untuk gantung orang dan sebagainya. That's why dekat sekolah saya dikatakan berhantu. Tapi info ni saya dapat dari senior saya, bukan dapat dari fakta yang betul. So saya tak tahu. Cuma logik tu ada, sebab orang Jepun dia datang ke Malaysia, dia singgah dekat Tumpat dulu, dia masuk melalui Tumpat dan juga Pengkalan Cepa tu. So dia masuk, and logik lah dia singgah dekat sekolah saya, sebab sekolah saya tu memang di antara Kota Baru dan juga Tumpat tau. Dia dekat tengah-tengah lah. Sesuai gila kalau nak dijadikan kamp tentera. So askar Jepun berkawat tu memang perkara yang normal lah dekat sekolah saya. Cuma saya tak pernah jumpa benda tu. Dan sebut tentang askar Jepun ni pun ada satu lagi kisah yang famous, yang mana kalau kita bertuah dikatakan kalau kita bertuah, kita akan nampak ada kepala askar Jepun akan tergolek, dan kepala tu dia akan evolve, dia akan bertukar jadi makin besar sampai satu tahap tu dia akan sampai dekat satu macam tempat gantung
gantung mayat macam tu lah. So kita akan nampak hantu Jepun dekat situ. Betul ke tidak? Saya pun tak pastilah. Lepas tu, ini kawan saya lah. Kawan saya dia dikatakan dirasuk oleh jin. Tapi saya lebih percaya yang dia bukan dirasuk jin, tapi dia nak balik ke rumah lah, tak nak duduk asrama. Lepas dia waktu maghrib, dia sepatutnya kami actually asrama sekolah menengah kebangsaan agama Falahiyah satu ketiga dahulu sangat-sangat bagus sebab kita orang lelaki saja. Sekarang saya tak pasti macam mana sebab saya dah tak pijak kaki ke sana. Saya segan lah sebab saya kan dah jadi macam budak-budak yang liberal macam tu. Takkan nak balik ke sekolah menengah agama. Saya ada sedikit rasa malu lah. That's why saya tak balik dekat sana. So sekarang saya tak tahu situasi dia macam mana. Tapi ketika saya duduk dulu, sangat-sangat bagus dari segi tarbiyah dia. Bi'ah solehah tu memang baik gila. Bi'ah ni maksudnya suasana ketika tu boleh dikatakan semua orang soleh lah. Bila waktu solat berjemaah tu adalah wajib kan. Itu standard dekat mana-mana asrama. Lepas tu lepas solat subuh, lepas solat maghrib akan ada tazkirah, yang mana dekat tazkirah tu kita kena catat. And sebelum keluar dari masjid, senior kita akan check nakib dia akan check ada catat ke tidak. Dia akan check satu persatu. Siapa yang tak ada buat catatan, maybe tertidur ke, maybe main ke, dia akan kena denda lah. Seingat saya denda yang paling teruk yang paling kuat dalam memori saya, masa semua orang dah balik tinggal tingkatan 1 saja dan senior tu tingkatan 5, dia tak ada pukul-pukul. Yang best tentang Falahiyah ketika tu dia tak ada bully pukul ni, dia tak ada. So apa yang kita orang kena buat ialah kita orang kena peluk dekat tiang yang ada dekat masjid tu dan bagi tahu I love you tiang. So itu adalah salah satu. Dan yang pukul-pukul pakai serban, tapi sebenarnya pukul tu bunyi je kuat. Sentuh tu memang saya rasa sangat-sangat perlahan lah sebenarnya. So dari segi pembinaan manusia tu sendiri, pada satu ketika dahulu Falahiyah ni antara saya kata the best lah. Kalau saya sendiri pun nak hantar anak masuk ke sana. Sekarang saya tak pasti sebab Falahiyah dah campur lelaki dan juga perempuan. Kawan saya dia duduk dekat asrama ni. So waktu maghrib biasanya kami akan baca Quran. Sebelum solat maghrib tu akan ada bacaan Quran, lepas tu ada tazkirah. Tapi kawan saya ni waktu bacaan Quran tu dia balik ke bilik dia, dia pergi ke bilik dia, dia buka locker, and bila dia buka locker dia tengok ada kepala dalam tu. Mungkin kepala askar Jepun tadilah, tapi saya tak pasti. Cuma itu kisah yang dikatakan kepada saya. Lepas tu dia memang macam dirasuk dan sebagainya dan dia dapat balik. Mula-mula tu saya percaya yang dia balik tu maksudnya dia dapat balik rumah lah. Orang lain tak dapat balik rumah, tapi dia dapat balik rumah. Mula-mula tu saya percaya yang dia betul-betul dirasuk. Somehow bila dah lama duduk dekat sekolah tu, saya perasan setiap kali minggu tak boleh balik, setiap kali tu dia akan dirasuk hantu, dirasuk jin lah. So sekarang saya tak percaya lah dia dirasuk ataupun dia memang buat-buat untuk balik lah. And itu kisah yang keberapa saya tak pasti sebab banyak sangat kisah-kisah hantu di asrama ni sebenarnya dia turun-temurun lah kan. Yang famous juga, yang ni saya tanya bini saya tanya wife saya, dia pun ada pengalaman yang sama juga. Bukan pengalaman lah, dia pun dapat cerita yang sama dari senior-senior dia. Dia pernah duduk asrama juga masa tingkatan 1 dekat Kelantan juga. Dan dia bagi tahu dekat sekolah dia famous tentang nenek kebayan. Macam mana hantu nenek kebayan tu? Jadi bila kita tidur, lepas tu kita akan tersedar. Bila kita tersedar tu, dalam dom kita katakan ada 20 orang kan. So nenek kebayan tu akan duduk atas locker yang mana kita dapat tengok dia. Nenek kebayan tu akan kira 1 dah bangun, 2 dah bangun, 3 dah bangun, 4 dah bangun. Dia akan kira satu persatu lah. So seriously masa saya sekolah dulu, saya ingatkan macam hantu kisah ni dia berlaku dekat sekolah saya sahaja. Dia tak berlaku dekat lain. Dia eksklusif dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. But bila saya dah masuk universiti, saya dah kahwin, saya dengar cerita dari orang, rupa-rupanya pattern dia sama sahaja dekat mana-mana dia. Saya tertanya-tanya jugalah, adakah benda ni kebetulan ataupun siapakah pencipta kepada kisah-kisah hantu ni? Kalau sekarang kita boleh faham sebab kita ada media sosial yang mampu sebarkan cerita-cerita ni dalam sekelip mata saja kan. Tapi dulu susah kot kita nak sampaikan cerita-cerita ni supaya dia seragam.
pattern dia lebih kurang sama. Cuma mungkin macam tadilah waktu subjek matematik tambahan ditukar kepada subjek lain. So somehow saya tertanya-tanya juga macam mana kisah-kisah hantu yang sama tersebar dekat semua sekolah menengah. Saya yakin anda pun dengar cerita yang sama. Mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Itu sahaja untuk video kali ini. Dia tak berkait dengan Jepun, dia tak berkait dengan kisah pengalaman peribadi saya, but saya rasa berbaloi lah untuk saya kongsikan dengan anda sebagai santai-santai sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.